Seterusnya, Tuaran meminta supaya 50% atau 42,25 juta ringgit daripada peruntukan tersebut diberikan khas kepada Sabah, memandangkan Sabah masih berisiko menjadi Wuhan atau Milan bagi Malaysia. Sebab 49% daripada jumlah kes COVID apabila dikira 6 hingga 8 minggu sejak September, 34% kematian dan 56% daripada semua kes aktif di Malaysia adalah daripada Sabah. Tambahan lagi, sempadan Sabah begitu senang dibolosi oleh PTI untuk masuk ke Sabah seperti mana bermulanya kluster benteng di Lahad Datuk pada 1 September 2020 yang dimulakan dengan 2 PTI daripada Filipina. Keadaan ini sangat membimbangkan sebab COVID-19 masih menular di kedua negara jiran kita. Kita sangat prihatin dengan keadaan ini kerana prasarana kesihatan dan perubatan di Sabah yang jauh keterbelakang berbanding dengan negeri lain dan wilayah yang lain di Malaysia. Contohnya, Sabah mempunyai bilangan katil hospital yang paling rendah. Terlalu sedikit bilangan kaki tangan profesional untuk mengendalikan prasarana kesihatan. Dan menerima peruntukan untuk menaik taraf kesihatan yang paling rendah. Pendek kata, selama ini Sabah tidak diberi keutamaan dalam pemberian peruntukan kesihatan. Selain itu, Sabah juga perlu mempertingkatkan konektiviti internet untuk membolehkan pendidikan secara online dapat dikendalikan tanpa gangguan. Di samping menaik taraf jalan-jalan luar bandar, terutama sekali jalan raya yang menuju ke sekolah-sekolah, Sabah juga perlu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk belia dan graduan. Sabah menerima di antara 4.000 hingga 7.000 sampel untuk ujian COVID sehari, sedangkan kapasiti 3 makmal ujian peringkat PCR hanya mampu mengendali 2.500 sampel sehari, iaitu 2.000 sampel di Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu, 400 sampel sehari di Hospital Queen Elizabeth I, dan 100 sampel sehari di UMS. Selebihnya diantar ke makmal di Semenanjung dengan menggunakan penerbangan Angkatan Tentera Diraja Udara Malaysia, TUDM. Tuaran juga dimaklumkan oleh pengkaji sosioekonomi di Sabah bahawa pada ketika ini, kadar pengangguran di Sabah sudah meningkat sebanyak 10 hingga 14%, malah sudah mencecah 20% di kalangan belia dan sebagian besar daripadanya adalah graduan. Dalam hal prasarana pendidikan pula, daripada 2.000 bangunan sekolah rendah dan sekolah menengah, 908 buah sekolah tidak ada occupation certificate atau OC. 446 buah sekolah daif. 52 buah disahkan oleh JKR sebagai tidak selamat dan 150 buah tidak ada land title. Untuk mengatasi kadar pengangguran yang tinggi di Sabah pada masa ini, kerajaan harus mendengar dengan teliti cadangan daripada pelbagai pihak termasuk daripada NGO. Contohnya, Persatuan SME Sabah mencadangkan supaya satu program mobile truck dilaksanakan dengan kerjasama NGO dan agensi kerajaan, di mana mereka memerlukan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit untuk tujuan tersebut dan akhirnya akan beri manfaat kepada lebih 100 usahawan di pelbagai lapisan. Atas sebab itulah Tuaran meminta Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Kewangan supaya meneruskan pemansuhan jasa dan seterusnya berbincang dengan kami ahli-ahli parlimen sebagaimana sebaik mungkin peruntukan tersebut dapat dimanfaatkan. Tuaran yakin rakan-rakan ahli parlimen daripada Sabah bersama saudara Tuaran untuk menyatakan bahawa kita lebih yakin dan kerajaan Sabah untuk membelanjakan duit 42,25 juta ringgit itu untuk pembangunan daripada digunakan oleh jasa untuk tujuan berpolitik.